Baik, kita bersama dengan Nur Adina dari daerah Tutong. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dini dan Hani. Apa kabarnya pada pagi ini? Kabarnya baik hari ini, alhamdulillah. Kami berdua baik dan juga semua kru di Rampai Pagi Bandar Syegawan pun alhamdulillah hari ini. Jadi bagaimana pula dengan Adina juga kru di daerah Tutong? Alhamdulillah kami semua dalam keadaan yang baik dan juga ceria pada pagi ini. Alhamdulillah. Adina inginkan bertanyakan, kami kan singgah ke Tutong, kan mencuba makanan di daerah Tutong, khususnya gulayan tempatan. Kalau di daerah Tutong, apa yang mungkin yang menjadi kegemaran Adina barangkali kalau sayur-sayuran tempatan Adina mungkin boleh dikongsikan? Ya, kalau dari daerah Tutong sendiri ya, memang pelbagai sayuran tempatan yang orang minat ya, seperti umbut rotan, umbut kelapa dan juga sebagainya. Tapi kalau saya secara peribadi menyukai satu sayur tempatan ini ya, sama seperti Dani tadi, pucuk ubi. Tapi pucuk ubi ini dimasak dengan kari dicampur bersama ayam ya. Jadi ini dimasak dalam satu periuk, dicampur. Dan ini antara masakan yang kebiasaannya akan nenek saya masak lah apabila kami berkunjung ke kampung. Jadi kalau di kampung Nur Adina ada menanam ni pucuk ubi ataupun semuanya mendapatkan ditamu di daerah Tutong, bagaimana? Memang adalah kalau di kampung ditanam ya, kerana mudah sebenarnya ya, perlu hanya dicucuk. Jadi akan tumbuh begitu saja. Saya memang pernah mencuba, tapi teringin saya akan mencuba. Jadi masak kari ayam Madinah, kari ayam dicampur dengan pucuk ubi. Betul. Saya pun pernah mencuba tu. Belum pernah? Pernah mencuba. Kari ayam campur dengan pucuk ubi, rasanya sedap sekali. Meresap dia punya kari itu ke dalam pucuk ubi itu. Pasti confirm akan mencuba ni sekarang. Pastinya pucuk ubi menjadi menambat hati kita ni pada hari ini. Tapi selain itu pastinya banyak lagi sayur-sayuran di negara Brunei Darussalam. Tidak sabar ingin mengetahui apakah antara bahan yang akan dibawakan dari daerah Tutong. Serahkan kepada Nur Adina. Silakan. Baik, terima kasih Dini dan Hani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Auda. Alhamdulillah bersua kita kembali hari ini dan terima kasih atas kesetiaan Auda menyaksikan Rampai Pagi menerusi lintas langsung dari daerah Tutong. Jadi bagaimanakah perkabaran Auda hari ini? Semoga Auda dalam keadaan yang baik dan ceria selalu menjalankan hujung minggu Auda bersama keluarga. Dan untuk makluman bersama juga Auda, keadaan cuaca di daerah Tutong dalam keadaan yang baik pada pagi ini. Jadi diharapkan semoga segala urusan Auda hari ini akan dipermudahkan dan dilancarkan selaras dengan perancangan yang Auda harapkan. Auda seperti biasa dari daerah Tutong akan mengongsikan beberapa makluman semasa mengenai acara yang akan berlangsung pada hari ini, hari Ahad 29 Oktober 2023, iaitu diadakan Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Ketua Kampung Birau dan Kebia Mukim Kudang daerah Tutong, di mana akan mengambil tempat di Dewan Sekolah Rendah Birau Mukim Kudang daerah Tutong ya. Dan juga majlis ini telah pun berlangsung pada pukul 8 pagi tadi hingga 11 pagi. Jadi apa yang diharapkan kepada penduduk Kampung Birau dan Kebia adalah dialu-alukan untuk hadir ke majlis ini kerana kehadiran Auda akan dapat lagi membantu ya pihak penganjur dalam mencapai objektif yang diharapkan. Dan untuk makluman yang seterusnya akan diadakan Tutong Bazar Komuniti hujung minggu pada hari ini, hari Ahad 29 Oktober 2023 yang telah pun akan bermula pada jam 9 pagi hingga 10 malam nanti ya. Dan pelbagai jenis jualan bazar daripada komuniti tempatan seperti produk kulineri, kraft tangan, pakaian, pertanian dan lain-lain lagi. Jadi Auda adalah dialu-alukan untuk datang beramai-ramai bersama keluarga Auda bagi menyokong para peniaga tempatan kita ni dan sama-samalah kita memeriahkan Bazar Komuniti hujung minggu ini yang akan mengambil tempat di kawasan letak kereta Kompleks Cempaka Bersaudara, Pekan Tutong. Baiklah, itulah dua makluman semasa yang kami kongsikan dari daerah Tutong dan untuk seterusnya kita akan beralih untuk mengikuti satu bahan visual yang kami sediakan untuk edisi hari ini. Silakan.
Menerusi pakej program dari daerah Tutong kali ini menampilkan seorang belia berusia awal 30-an yang mempunyai kemahiran dalam ukiran henna. Hamsinah binti Ibrahim mempunyai pengalaman lebih dari 10 tahun terhadap bidang ini dan menjadikannya sebagai sumber pendapatan sampingan buat menyara diri dan keluarga. Bakat dalam mengukir pelbagai bentuk corak bunga-bungaan misalnya telah lama terpendam dalam diri beliau sejak remaja lagi. Kerana minat yang mendalam terhadap seni lukis menjadi antara faktor utama buat dirinya untuk mengembangkan bakat melalui lukisan henna. Seni lukis henna merupakan satu bentuk hiasan pada kulit yang bersifat sementara yang dilukis pada tubuh dengan bahan pewarna alami dari daun tanaman pacar atau dengan menggunakan pes atau dakwat henna yang lazim digunakan berwarna jingga kemerahan. Seni ini telah lama wujud dan popular di Asia Selatan dan menyerupai tradisi inai yang ditemui seperti di Afrika Utara, Afrika Timur dan Timur Tengah. Lukisan henna sering dijadikan perhiasan tangan buat kaum Hawa untuk mempercantikkan diri terutama dalam acara-acara tertentu seperti pernikahan dan sebagainya. Seiring dengan perkembangan semasa, kepopularan ukiran henna di negara ini semakin mendapat permintaan dari kalangan para peminatnya yang menginginkan pelbagai ukiran yang unik dan menarik. Oleh itu, beliau sentiasa peka akan motif dan ukiran henna yang terkini, selain juga mencipta ukiran sendiri dengan melakarnya pada helaian kertas sebelum direalisasikan pada tangan pelanggannya. Meski ia bermula hanya sekadar hobi, namun kini profesi sebagai henna artis merupakan suatu kerjaya yang boleh menghasilkan keuntungan. Saya mula start buat henna pada tahun 2012 yang membuatkan saya minat terhadap henna karena saya suka melukis dan mencorak-corak bunga, dan itu andang minat saya dari dululah. Saya ada ambil bidang bagian art di sekolah sama membuat batik-batik. First saya pelajari corak bunga matahari yang paling simple lah, sama bunga raya. Corak yang paling susah bagi saya ialah corak mandala. Alhamdulillah masa ni lebih dari 10 corak yang saya pandai ukir sudah. Corak mandala tu ia banyak corak and then ia padat, sama ia punya corak itu kita mesti lukis ia macam panuh macam. Ia punya bunga bercampur-campur, tidak sama yang macam corak bunga matahari atau bunga raya. Masa mula-mula praktis itu bagi saya susah lah, tapi hari-hari cuba sebab minat kan. Lepas itu udah cuba satu corak dapat, tu aku cuba lagi satu corak dapat, sampai dapat semua. Dan aku cuba menghenna pakai henna yang banal lah. Selalunya aku pakai pen saja dulu sebelum itu. Lepas sudah aku okey semua, aku cuba henna arah tangan-tangan orang. Dan alhamdulillah, aku dapat buat. Saya belajar daripada YouTube, dari gambar-gambar yang macam, karena share itu cuma tu arah Facebook, ada orang share juga gambar-gambar henna. Di sana pun saya belajar juga. Henna, inai atau juga seni yang turut dikenali dengan nama mehendi ini mempunyai banyak bentuk dan ukiran. Antara yang dapat dihasilkannya adalah seperti henna bunga raya, henna bunga matahari, ukiran inai berbentuk bunga ros, seni henna mandala, gabungan ukiran ros mandala dan banyak lagi. Buat belia ini, sebelum mengukir henna, beliau akan menggambarkan terlebih dahulu sukatan henna pada tangan pelanggan agar ukurannya tepat dan kelihatan cantik dan sempurna, di samping memastikan tangan pelanggan dalam keadaan bersih. Ketika mengukir pula, pastikan teknik iaitu dari segi pegangan tangan pada piping henna adalah betul untuk memudahkan pes dakwat inai keluar. Hujung tip juga mesti runcing agar mudah untuk melukis corak henna pada tangan pelanggan. Tempoh masa diambil buat beliau untuk mengukir satu ukiran henna adalah dalam 3 ke 6 minit sahaja mengikut corak dan tahap kesukarannya.
Bagi saya yang menarik mengenai henna ni ianya cantik, ini mencabar jua mungkin disebabkan saya suka melukis tu dan dia menarik minat saya ke henna ni. Kalau selalunya orang acara kahwin, atau bertunang, nikah atau untuk saja-saja berhenna. Selama saya membuat henna ni pernah jua berlaku kesilapan selama membuat henna tu, tapi ukiran yang salah itu dapat didesain dengan corak yang lain lah untuk menutup kesalahan itu. Selalunya henna ni untuk yang tangan yang berisi, ia boleh request henna yang simple. Tapi untuk yang tangan yang kurus, ia boleh request untuk desain yang full atau mandala. Selalunya merequest bini-bini. Mungkin dominat sebab ia cantik, and then yang selalu merequest ni pengantin sama family pengantin, and then orang yang bertunang sama family yang bertunang. Perancangan tu memang ada, tapi masa ni belum ada ilham. InsyaAllah kalau ada ilham akan dibuatlah desain yang sendiri punya. Kemungkinan akan mencuba desain baru seperti daun atau bunga, tapi dari corak yang baru dengan hasil desain sendiri. Henna yang telah kering setelah diukir bolehlah dikupas perlahan. Cara ini amat direkomendasikan atau boleh saja dicuci dengan air bersih yang mengalir. Elakkan disental keras atau dicuci bersama sabun kerana boleh mengakibatkan warna henna hilang atau memudar. Penjagaan yang baik akan membolehkan henna atau inai yang diukir tersebut bertahan dalam masa seminggu hingga ke 2 minggu. Demikian antara tips yang dikongsikan oleh belia yang mempunyai bakat besar pada seni henna ini.